Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiran Nabil Waqaha dan hari ini saya ingin membentangkan tentang projek kewirausahaan dan masyarakat, iaitu pendahuluan dan juga job scope. Baiklah, pencemaran merupakan masalah atau isu berbangkit yang sering diketengahkan terutamanya dalam kalangan masyarakat. Pencemaran dari sudut kejahteraan adalah pencemaran yang disebabkan oleh aktiviti kejahteraan seperti pembinaan, pembuatan, pengeluaran, pemprosesan dan sebagainya. Oleh hal yang demikian, projek ini lebih menekankan mengenai masalah pencemaran air dalam kalangan masyarakat. Tujuan utama projek ini adalah untuk memberi pendekatan berkaitan kesedaran masyarakat mengenai pencemaran pada masa kini serta peranan jurutera awam dalam mengatasi isu tersebut. Tambahan pula, projek ini dijayakan dengan penganjuran program ceramah secara atas talian dalam kalangan belia. Baiklah, skop kerja dalam program yang kami lakukan ini adalah diketuai oleh saya, Kinan Nabil Makaha. Saya ditugaskan sebagai untuk mengagikan tugas dan perancangan dalam menjayakan program dalam subjek jurutera dan masyarakat. Kemudian saya memilih tajuk yang sesuai untuk projek iaitu tentang pencemaran air. Kemudian saya membuat Google Form untuk peserta yang menyertai program yang dianjurkan. Kemudian saya mengumpul data yang telah diambil dari Google Form untuk diolah oleh Muhammad Azam. Last sekali saya membuat kod QR yang mengandungi pautan Google Form untuk memudahkan peserta mengimbasnya. Kemudian Muhammad Nur Hakim bin Abdul Kadir Jalani sebagai penolong program membuat poster dan disebarkan kepada kalangan belia supaya ramai peserta yang ingin menyertai program yang dianjurkan iaitu program kesedaran terhadap alam sekitar. Kemudian Nur Hakim juga ditugaskan untuk membuat pendahuluan dan kesimpulan laporan berdasarkan program yang diadakan. Seterusnya Muhammad Azam bin Zulkifli diamanahkan sebagai situasi program. Dia merungkai data yang telah dikumpul pada soal jawab di Google Form, kemudian membuat perbincangan dalam bahagian laporan program. Seterusnya, Muhammad Izzat Irfan bin Ismail diminta untuk menjadi naib suster program, menjadikan serta sebagai admin dalam Google Meet semasa program dijalankan. Kemudian Izzat Irfan juga mengumpul beberapa belia untuk menyertai program kami supaya program mempunyai lebih ramai belia yang menyertai. Kemudian Izzat Irfan juga memastikan program di Google Meet berjalan dengan lancar. Last sekali, Syamsul Kamar diususkan untuk menganalisis data yang dibuat dari soal jawab di Google Form. Kemudian dia juga memastikan data yang didapati adalah selari dengan peserta yang mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzat Irfan bin Ismail di F210077. Alright, seterusnya adalah bahagian peranan jurutera dalam menangani masalah pencemaran yang berlaku. Terutamanya adalah isu kali ini iaitu pencemaran udara. Okey, peranan utama jurutera awam bagi sektor kerajaan dan swasta terhadap isu pencemaran air yang disebabkan oleh manusia adalah untuk mengenal pasti punca isu tersebut sebelum mencari penyelesaian. Baik, peranan jurutera awam adalah yang pertama adalah siasat mengapa loji mencipta bahan pencemar yang tidak boleh diterima atau mematuhi atau tidak mematuhi peraturan kriteria. Yang kedua adalah reka bentuk loji sisa rawadan air untuk menghapuskan bahan kimia berbahaya, bakteria dan bahan toksik yang terdapat dalam kumbahan. Ketiga adalah memastikan pelupusan sisa dan sepihan pembinaan menggunakan cara dan kaedah yang betul untuk mengelakkan bahan berbahaya daripada mencemarkan sistem air. Yang keempat, mengelakkan projek pembinaan dibuat daripada bahan bukan toksik dan bahan bukan kimia untuk mengurangkan jumlah pencemaran yang mungkin akan berlaku. Dan akhir sekali, melaksanakan teknologi ladang pintar seperti teknologi pengairan pertanian untuk mengurangkan kehabisan sumber air bersih dan mengelakkan daripada bakteria berbahaya serta bahan kimia yang bertoksik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Kamar bin Abu Bakar dan bernombor matrik DF210029. Hari ini saya akan bercerita tentang analisis data daripada kumpulan kami. Kajian ini dilakukan oleh borang soal selidik terhadap 33 orang pelajar, 33 orang yang hadir di dalam Google Meet.
terdapat beberapa soalan yang dikemukakan seperti tindakan terhadap pengurusan bahan buangan yang tidak bertanggungjawab, bahan yang dianggap sebagai sisa penggunaan, jenis-jenis pencemaran yang sering didengari dan juga peranan jurutera untuk mengatasi isu pencemaran air. Berdasarkan soalan-soalan ini yang dikemukakan, berapa analisis dapat diperolehi, antaranya adalah tindakan terhadap pengurusan bahan buangan yang tidak bertanggungjawab. Capai di sebelah kanan anda adalah menunjukkan analisis berkenaan tindakan terhadap pengurusan bahan pembuangan di mana majoritinya adalah seramai 84.8%, iaitu seramai 28 orang responden yang memilih untuk membuat laporan kepada agensi berkaitan. Hal ini kerana agensi yang berkaitan adalah membuat tindakan yang sewajarnya bila ramai responden mula membuat laporan tentang pengurusan bahan buangan yang berlaku secara berleluasa. Selain itu, manakala seramai 3 orang responden iaitu sebanyak 9.1 memilih untuk tidak melakukan sebarang tindakan. Perkara ini disebabkan oleh responden yang tidak bertanggungjawab ke atas alam sekitar. Dan selebihnya membersihkan sisa buangan telah mendapat sebanyak 6.1% iaitu seramai 2 orang responden. Analisis ini menunjukkan segelintir masyarakat masih bertanggungjawab atas sisa-sisa buangan dalam longkang ataupun di mana-mana perkara yang harus dipraktikkan oleh masyarakat untuk membina masyarakat yang menyayangi alam sekitar. Seterusnya adalah bahan yang dianggap sebagai sisa binaan. Kami menanyakan responden tentang bahan yang dianggap sisa pembinaan. Carta pai menunjukkan berapa bahan sisa binaan yang menyebabkan pencemaran berlaku di antaranya adalah diesel dan minyak, simen, gam dan cat. Majoriti responden seramai 19 orang iaitu 57.6% memilih simen sebagai bahan dianggap sisa pembinaan. Hal ini terjadi apabila kebanyakan pembinaan menggunakan simen dalam proses pembangunan tersebut. Seterusnya adalah diesel dan minyak yang mendapat sebanyak 11 orang responden iaitu 33.3%. Hal ini terjadi adalah disebabkan banyak kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab atas sisa minyak yang dikeluarkan kerana memikirkan kos yang boleh menelan belanja yang tinggi. Akhir sekali, minoriti seramai 3 orang memilih cat sebagai bahan yang dianggap sisa pembinaan. Hal ini kerana setengah individu akan meninggalkan sisa-sisa cat yang berlebihan pada sekitar pembinaan yang tidak atas kebertanggungjawapan mereka. Seterusnya, pertanyaan yang ketiga adalah jenis-jenis pencemaran yang sering didengari oleh para responden. Berdasarkan perangkaian terkini yang diperoleh daripada Carta Bar, dapati sebanyak 19 orang responden iaitu sebanyak 57.6% yang memilih pencemaran air. Perkara ini sering menjadi topik disebabkan oleh bahan pembuangan yang selalu terlibat di merata tempat. Seterusnya adalah responden seramai 7 orang menjawab jenis pencemaran yang sering didengari adalah pencemaran udara. Hal ini merujuk kepada Carta Bar di Parit Raja, Batu Pahat tahap indeks pencemaran udara yang tinggi. Akhir sekali adalah seramai 6 orang responden yang bersamaan dengan 18.2% menjawab pencemaran bunyi bagi jenis pencemaran yang sering didengari. Perkara ini juga sering menjadi hal yang penting kerana terdapat masyarakat yang kurang menyukai suasana yang bising yang dikeluarkan oleh kenderaan yang berkaitan. Akhir sekali adalah pertanyaan tentang peranan jurutera untuk mengatasi isu pencemaran air. Berdasarkan carta pai di sebelah kanan anda, majoriti responden iaitu 14 orang berpendapat bahawa jurutera melakukan proses rawatan dalam menangani masalah pencemaran. Hal ini mungkin kerana mereka kurang jelas dengan konteks sebenar peranan jurutera itu sendiri dalam menangani masalah pencemaran.
Seterusnya, seramai 10 orang berpendapat untuk membuat saluran paip dan sistem pam oleh jurutera. Oleh hal yang sedemikian dapat mengurangkan sisa-sisa pembuangan sampah yang berlaku secara berluasa di seluruh Malaysia. Dan akhir sekali adalah kesimpulan pada analisis saya hari ini adalah saya dapat menyimpulkan kesan-kesan yang menyebabkan pencemaran udara perlulah diteliti dengan lebih terperinci supaya langkah-langkah konkret dan sistematik pragmatik dapat dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi. Oleh hal ini amat membimbangkan dan membosankan jika ia tidak dapat diselesaikan dalam kadar yang segera, bahkan dalam sedar tidak sedar kesan pencemaran telah pun dirasai pada masa kini. Maka dengan itu, masalah-masalah remeh seperti isu pencemaran alam sekitar ini perlu diselesaikan dengan kadar segera untuk semua pihak kerana menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab bersama. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azam Najmi bin Zulkifli. Hari ini saya akan menerangkan tentang kemajuan projek kami. Yang pertama adalah, mari kita lihat carta ahli tugasan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah, kami akan membuat pertukaran idea untuk melaksanakan projek kami. Seterusnya adalah, daripada idea yang kami cadangkan, kami akan memilih satu idea yang terbaik untuk melaksanakan projek ini. Yang ketiga, kami akan membuat pengajian tugasan kepada setiap ahli kumpulan. Dan seterusnya adalah kami akan membuat pemilihan skop projek yang kami akan lakukan. Dan akhir sekali adalah kami akan melaksanakan projek tersebut. Seterusnya, kemajuan projek. Kami telah membuat soal selidik dengan menggunakan platform Google Form untuk mendapatkan maklum balas masyarakat terhadap isu pencemaran air yang berlaku masa kini. Daripada data yang diperolehi, ia menunjukkan masalah sistem pengairan di kawasan responden yang tidak berfungsi dengan baik. Sebagai jurutera awam, kami boleh membaik pulih maupun membina sistem perparitan yang lebih efisien bagi mengelakkan berlakunya sistem perparitan tersebut tersumbat yang mengakibatkan pencemaran air. Oleh hal yang demikian, kita juga sebagai masyarakat perlu memainkan peranan kita untuk tidak membuang sebarang sampah ke dalam sungai maupun parit yang berhampiran untuk mengelakkan pencemaran air ini berlaku. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara keseluruhannya dapat disimpulkan bahawa tanggungjawab jurutera awam adalah untuk mengatasi isu-isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat sekaligus membuat penambahbaikan keperluan asas masyarakat. Sebagai contoh, menambahbaik infrastruktur dan utiliti bersama serta memastikan struktur dan utiliti tersebut selamat ekonomi dan mesra alam. Kesimpulannya, matlamat utama projek ini dijalankan adalah untuk memberi kesedaran serta mengetahui kesedaran belia terhadap pencemaran air. Daripada data yang dikumpul, dapat dilihat bahawa kebanyakan responden sedar mengenai pencemaran air berhampiran persekitaran mereka. Tetapi, terdapat juga di kalangan mereka yang agak keliru untuk membuat tindakan jika berlaku isu seperti ini dan tidak tahu untuk mengemukakan isu ini kepada jabatan yang bertanggungjawab. Jadi, kami sebagai jurutera adalah bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini dengan mengurangkan bahan pencemaran dan mewujudkan persekitaran yang lebih mampan dan mesra alam kepada masyarakat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.